Okey. Okey, so saya nak kamu pin saya punya ni ya, saya punya skrin ni kamu pin. Okey. Okey, supaya kamu boleh tengok sebab saya tak share desktop sebab saya nak buat apa, saya guna OBS Studio nak record benda ni. Okey, so kita akan start untuk kelas pagi ni. Okey, so minggu lepas kamu semua dah cuti dah. Cuti dah seminggu. So harap semua orang dah hantar kot lab report. Okey, lab report masih saya terima lagi ya. Tak kisah late ke tak, lambat ke cepat ke. Okey. Ada yang dah balik sini ya? Ke masih lagi duduk di rumah lagi? Duduk rumah je. Duduk rumah. Duduk rumah je. Belum ni lagi belum ada arahan lagi, belum boleh balik ah. Belum je. Okey, tak apa cantik. Okey, boleh pin saya punya ni, saya punya webcam ni kamu pin. Okey. Saya akan start dengan saya punya ni. Kita punya slide ya. Okey. Okey, slide saya jelas tak? Nampak? Okey, nampak tak slide saya ni? Okey, pemasangan sistem operasi. Nampak je. Okey, nampak Okey, cantik. Okey, so untuk hari ni kita akan buat pemasangan sistem operasi. Okey, saya akan demo juga untuk lab untuk hari ni. Okey. Okey, perancangan makmal Okey, so saya akan cerita apa tu BIOS. Okey, lepas tu pemasangan virtual machine dan sistem operasi. Okey, jenis-jenis sistem operasi, lepas tu dan lab pemasangan OS. Okey, kita akan buat pemasangan 2 OS untuk pagi ni. Okey, Windows 7 dan juga Linux Okey, so apa tu BIOS Okey, BIOS BIOS ni merupakan salah satu application yang ada dalam kamu punya komputer. Okey, dia merupakan apa? Dia merupakan chip di atas kamu punya motherboard. Okey. So benda ni dah di prepare siap-siap dalam kilang So ingat, application ni dia bersifat kekal. So apabila kalau kamu matikan komputer pun dia masih tetap ada Okey, apa yang dia buat? Okey, kita tengok apa yang dia buat dalam ni Okey, BIOS ni sewaktu dia on dia akan menyemak kamu punya perkakasan kamu. Okey, supaya dalam keadaan baik. Okey, so jika kalau katakanlah nak akses kita boleh akses daripada untuk kalau katakan kamu nak akses, okey, kita boleh tekan ke kunci delete ke F2 ke, okey, untuk akses BIOS. Okey, kalau kamu tengok dekat kamu punya screen set, bila kamu on saja kamu punya komputer, dia akan tulis macam dia minta setup untuk login ke dalam dalam sistem ni. Okey, yang saya tunjuk ni salah satu ni, yang ni model skrin yang lama. Okey, yang lama. Kalau yang baru dia lain sikit. Okey, bergantung juga dengan motherboard kamu. Okey, setiap motherboard ataupun laptop dia berbeza dia punya BIOS system. Okey, apa yang ada dalam BIOS ni? Okey, ni salah satu yang interface. Okey, interface yang model yang lama. Okey, yang ni model tahun 2013. Okey, contoh apa yang ada dalam menu BIOS ni. Okey, kita boleh setting kita punya RAM. Okey, kita nak set berapa dia punya kelajuan dia. Lepas tu graphic card. Okey, kita boleh set juga dia punya boot order. Okey, nak overclock. Okey, nak menetapkan BIOS ataupun okey, macam saya cakap tadi okey, untuk mengesan kerosakan komputer. Okey, kalau BIOS ni dia nak kesan kerosakan komputer, dia akan papar dekat
dia akan papa message sewaktu on komputer tersebut. Okey. Okey. Selain daripada tu, okey, perlu diingat okey, kalau katakanlah kamu nak ubah sistem BIOS ni okey. So kena ada manual kalau kamu nak setting BIOS ni. Okey. So kita boleh macam saya cakap tadi itu yang information basic saja. Okey, macam contohnya kita boleh setting juga kita punya macam date, okey, information tentang kita punya RAM, CPU punya speed, CPU punya temperature pun ada juga dalam tu, dan fan punya speed pun ada juga. Okey. So kalau katakanlah kamu nak setting apa-apa dalam BIOS ni, okey, make sure selepas saja selesai saja setting tu, tolong save. Okey. So kalau katakanlah tak tahu setting benda ni, okey, refer pada manual. Okey, kalau terjadi apa-apa kepada BIOS ni, okey, selalunya kita boleh reset factory default. Okey, ataupun tutup komputer dulu. Okey, lepas tu cabut bateri CMOS. Okey. So, salah satu nak kesan bateri CMOS ni rosak. Okey, bateri CMOS ni rosak Okey. So, clock dekat kamu punya dekat kamu punya task manager tu, startup tu, okey, dia akan berubah, termasuk juga kamu punya tarikh dan juga masa. Selalu je dia akan setting dia jadi bila start boot masuk ke dalam window okey, so dia akan start jadi 12 AM, okey, 12 pagi, ataupun date pun dia tak sama macam contoh hari ni kan. Macam hari ni 9:11 pagi, 6 hari bulan 10 2021. Okey, so yang tu bermaksudnya bateri CMOS kamu dah ada masalah. Okey, selalunya benda ni terjadi terjadi apabila kamu tak on komputer kamu terlalu lama, simpan komputer kamu terlalu lama. Maksudnya kamu biarkan komputer kamu tu off, tak on sampai katakan 2 bulan ke sampai 6 bulan ke, biarkan kamu letak dalam beg kamu simpan. Okey, yang tu terjadi sebabnya bateri CMOS ni dia tak boleh simpan charge dah. So kena replace benda tu. Nanti kejap lagi saya tunjuk macam sekarang saya tak boleh nak tunjuk lagi Okey. So kita boleh tengok dia punya CMOS punya interface Okey. Untuk dalam demo ni saya tak boleh nak tunjuk. Okey, kalau kamu nak tengok sendiri kamu boleh tengok nanti, boleh refer dari dalam YouTube nanti. Okey. Apa-apa saja BIOS. Okey, setiap orang dia punya BIOSnya tak sama. Okey, so kamu tengok kat sini apa benda dia punya, boleh tengok dia punya penerangan dia. Okey, kita pergi yang seterusnya. Slide seterusnya. Okey. So, untuk pemasangan Windows, untuk pemasangan Windows ni, kalau macam di lab ni, kalau dulu kalau macam 5 tahun lepas kebanyakan saya training kamu punya training senior kamu ni, kita on menggunakan komputer, hardware komputer betul, tapi sekarang komputer kita dah outdated cuma boleh support sampai Windows XP. Okey, yang tu paling laju boleh masuk. Okey, kalau katakan masuk Windows 7 saja ke dalam PC tersebut, memang proses dia untuk buat installation cukup lambat. Okey, daripada 30 minit sampai ke 45 minit. Memang terlalu lambat. So sekarang saya cuma boleh praktiskan menggunakan virtual machine saja. Okey. So untuk virtual machine ni kita belajar, kita buat installation dalam komputer baru. Okey, komputer baru kita buat installation. So kamu boleh praktis buat installation bukan satu OS saja. Okey, kamu boleh belajar cara pemasangan 3 OS serentak pun boleh kamu on untuk komputer kamu. Bergantung kepada spesifikasi komputer kamu. Okey. So, macam kat sini host ni adalah kamu punya laptop ke ataupun PC kamu ke.
Okey, dan OS yang saya guna virtual machine tu, okey, so dia boleh kita boleh buat installation OS yang berlainan, okey, tanpa mengganggu operating system yang lain. Okey, ada lagi satu cara kita boleh buat, iaitu dual boot. Okey, dual boot ni memang saya pun dah tak praktis lama dah. Okey, yang tu cara tu kita boleh installation 2 OS dalam satu hard disk. Okey, kita boleh install Windows dan juga Linux, okey, dalam kita punya komputer. Okey, tapi dia tak boleh on serentak sekali. So kita semasa on komputer kamu tu, kita boleh, dia ada menu dia panggil grab menu. Okey, so menu tu kita boleh select kita nak Windows ataupun Linux. Okey, itu yang dulu saya praktiskan dulu. Okey, tapi sekarang untuk yang lab sekarang, saya praktis kebanyakannya sekarang saya pakai virtual machine. Okey, untuk buat installation. Okey. Okey, macam saya cakap tadi visual machine ni, okey, visual machine ni dia satu perisian. Okey, so dia ambil kamu punya physical hardware kamu yang lengkap. Okey, daripada kamu punya USB, kamu punya processor, kamu punya RAM. So kita boleh setting macam mana kita nak, dan dia boleh update. Okey, dan dia boleh kemaskini komputer kamu. So kita boleh mengendalikan komputer tu dalam dalam masa yang sama, okey, ataupun serentak kita boleh on. So macam kita punya host, kita pakai Windows dan kita nak run kita punya visual machine ni di dalam komputer kita. Okey, dia macam satu application asing. Okey, nanti kejap lagi kamu tengok nanti. Sekarang nanti tak nampak lagi macam mana. Kejap lagi kamu akan nampak lagi cara dia. Cara saya tunjuk macam mana nanti. Okey. So, jenis-jenis visual machine yang ada. Okey. So, pengalaman yang saya pakai dua jenis, iaitu VisualBox, Oracle VisualBox dan juga VMware. Okey, cuma saya tak pernah try yang terbaru lagi. Yang ni memang dah ready, dah ada dalam komputer kamu. Okey, Microsoft Hyper-V. Okey, yang ni saya belum pernah try lagi. Okey, so yang ni kena set up. Kalau kamu nak try sendiri, nanti kamu cuba cari sendiri cara nak guna dia. Okey, macam hari ni kita nak gunakan Oracle VisualBox ni. Okey, yang ni dia freeware. Manakala VMware ni dia ada dua jenis. Satu VMware Workstation Pro, satu lagi Workstation Player. Kalau Workstation Player tak salah saya, macam dulu 10 tahun lepas saya pakai dulu memang free. Okey, kalau sekarang saya tak pasti sekarang dia punya player ni macam mana. Okey, setiap kita punya VMware ni, so kita boleh pakai juga dia punya, kita boleh macam katakanlah kamu set dia punya file system ni dalam ni, kita boleh pakai juga dalam VMware. Okey, tak ada masalah. Dan kalau katakanlah kamu macam tak nak buat installation kan, tak nak belajar cara installation, nak pakai terus pun boleh juga. Cari dekat website dia. Okey, macam contoh dalam Oracle VisualBox ni, ada dia bagi macam contoh Linux macam dah ready kita boleh pakai. Okey, tapi untuk hari ni macam Windows dengan Windows 7 dan Windows Linux, kita nak belajar cara nak set up dia dulu. Okey. Jenis sistem operasi pula. Okey, yang utama Okey, untuk Windows. Okey, untuk Windows Okey, untuk Windows ni dia banyak jenis. Okey, start yang dah pengguna yang berwarna start dia yang datang dengan warna adalah Windows 7. Tapi kalau sebelum Windows 95, Windows 95 dah start ada warna. Okey, dan dia punya interaktif lagi cantik. Okey, sebelum ni kita ada Windows 1.1 sampai Windows 3.1. Itu yang ni dalam DOS punya version. Okey, yang ni version yang lama dah. Okey, so zaman kamu dah sekarang dia dah start Windows 7 dan ke atas. Okey, ada user macam saya.
Okey, saya dah biasa pakai Windows 95, XP, okey, Windows ME, Windows Vista, okey, Windows 7, cuma Windows 8 saja saya tak pernah try. Okey, saya cuma biasa pakai, saya lompat terus daripada Windows 7 ke Windows 10. Itu saya punya experience. Okey, sebabnya ada macam dalam setiap OS ni ada juga dia punya problem dia. Okey, macam contoh Windows Vista, Windows 8, Windows 8. Okey, yang tu memang bermasalah ni. Okey, kalau yang biasa pakai Windows 8 tahu macam mana dia punya slow komputer. Kalau slow komputer apabila beralih kepada Windows 10, dia punya experience dia lebih kurang macam sama macam Windows 7 sekarang. Okey, so yang terbaru pula sekarang dah ada Windows 11. Okey, cuma sekarang belum boleh download lagi. Okey, saya pun tak try lagi sebabnya yang ada keluar pun cuma beta version, okey, belum full version lagi. Okey. So, untuk mendapatkan Windows 10 ni, okey, kita tak boleh simply download saja. Okey. Sebabnya dia ada lesen. Okey, setiap version Windows ni dia punya ada lesen dia sendiri. Okey, satu PC satu lesen. Okey, itu untuk home user biasa. Kalau macam contohnya macam experience saya dulu kerja di UM dulu, okey, satu lesen universiti beli, okey, dalam kampus tu boleh pakai, semua orang boleh pakai. Okey. Untuk office sajalah, tapi untuk pengguna lain tak boleh. Okey. Okey, tapi dalam Unimap ni dia tak praktis lagi macam tu. Okey. Unimap dia beli komputer, tapi setiap komputer tu macam dekat lab ni, macam tahun ni baru dapat komputer baru. Okey. Setiap PC tu dia ada lesen dia sendiri. Okey, untuk lesen ni nanti kejap lagi saya tunjuk dekat mana dia punya lesen. Okey, manakala Linux pula, okey, OS yang kedua pula. Okey, untuk Linux ni kita boleh dapat freeware daripada internet. Okey, OS dia. Okey, operating system dia. Okey, so yang ni dibangunkan daripada sejak sebelum tahun 1999 dah ada dah. Okey, sedar tak sedar pun Android phone pun salah satu daripada cabang Linux juga. Okey. Okey, apa yang ada dalam Linux ni, dia terlampau banyak juga dia punya jenis dia. Okey, ada juga macam Windows pun ada juga Windows Server. Okey, server Okey, untuk Linux pun ada juga dia punya macam contoh Red Hat, Fedora, OpenSUSE, Mandrake, Debian. Okey, setiap tu ada juga orang modified dia sebagai macam contoh untuk sistem security, okey, untuk buat server, untuk macam kata application yang hardware yang kecil pun ada dalam Linux Okey, untuk macam contoh katakanlah komputer yang dah berumur 5 tahun ke 10 tahun yang lepas. Okey. So, kalau katakan nak pakai Linux yang terkini, boleh. Tapi kalau Windows memang tak boleh. Okey. Dia kena ikut apa? PC tu tahun tu keluar berapa? Kalau katakan tahun tu 2000, katakanlah 2009 Windows 7 keluar kan. Okey. So dia boleh pakai takat tu saja. Okey, dia punya sistem operasi dia. Okey, dia tak boleh pakai yang terkini. Okey. Kalau macam Linux ni dia boleh pakai lagi sampai yang terkini. Okey, dia punya requirement RAM pun tak tinggi sangat macam Windows. Okey. Next Okey, selain daripada tu so kamu akan juga belajar juga apa itu disk formatting. Okey, disk formatting ni, okey, kalau biasalah kamu dengar daripada kawan-kawan kamu ke, ataupun biasa terbuka daripada YouTube ke, atau baca dalam Facebook ke. Disk formatting ni selalunya digunakan apabila kita nak buat installation
OS ni di dalam hard disk yang baru. Ataupun kalau katakan OS kamu crash ataupun rosak, kita akan buat kita buat pemasangan sistem operasi yang baru. Okey. So yang ni dilakukan waktu kamu nak tukar hard disk ke ataupun kamu buat siap pemasangan komputer yang baru. So hari ni kita akan buat pemasangan kamu akan belajar juga pemasangan nak buat belajar juga cara formatting ya. So untuk formatting ni okey, so kerja dia akan install file system. Okey, file system untuk Windows. Okey, macam contoh kalau dalam Windows ni dia akan format dia punya sistem dia untuk dia akan generate dia punya file system dia ada FAT32, NTFS. Okey, kalau macam contoh dalam kamu punya USB kebanyakannya pakai FAT32. Okey, so untuk dalam hard disk pula kebanyakannya kita pakai yang ni ataupun dalam SSD kita pakai NTFS. Manakala untuk dalam Linux pula dia ada ext2 sampailah swap. Okey, yang ni dia punya partition sistem partition. Okey. Cuma partition Linux ni agak complicated sikit kalau saya nak explain sebab apa? Dia punya file system dia tak sama. Dia tak sama macam Windows. Dia berlainan. Okey, tapi macam contohnya kalau Linux nak berkomunikate dengan partition Windows boleh. Tapi kalau Windows nak berkomunikate dengan Linux punya partition tak boleh. Tu yang pelik. Okey, dia agak pelik sikit. Okey. So nanti kejap lagi saya akan tunjuk cara-cara nak buat partition, cara-caranya macam mana. Saya nak buat format macam mana. Okey, untuk lab pemasangan kita Okey, untuk lab pemasangan kita ni. Okey. So, benda apa yang kita nak perlu ada? Okey, benda apa yang perlu nak ada Okey, untuk pagi ni kamu tengok saja dulu. Okey, untuk tengok saja dulu macam mana saya buat benda ni. Okey. Kita kena download dulu VisualBox ni daripada visualbox.org. Okey, cari yang version yang terkini. Okey. So, untuk Windows untuk Windows ni, untuk Windows 7, okey. So, kita kena download image file dia. Untuk image file setup dia untuk Windows-nya. Okey, daripada website Microsoft. Okey. So, spesifikasi untuk Windows 7. Okey. Minimum untuk komputer dia kita kena setting dia RAM 2GB dan hard disk free space dia kena ada 20GB. Yang tu paling minimum. Okey, manakala Linux pula, okey, tak kisah pun apa kita punya distro ataupun jenis Linux yang kita nak pakai. Okey, macam pagi ni saya akan tunjuk Ubuntu. Okey. So, spesifikasi komputer dia tak tinggi sangat macam Linux. Okey, 1GB saja. Okey, dia punya RAM dan dia punya hard disk size kita perlukan 10GB sahaja. Okey, tak tinggi seperti Windows Okey. Okey, so yang tu saja untuk kita punya slide, Okey, untuk kita punya slide itu saja. Okey, so sekarang kita nak pergi dekat untuk sekarang ni kita nak pergi dekat kita punya desktop. Okey, saya akan share untuk desktop pula. Okey. Okey, so dekat mana Dekat mana kita nak start nak prepare, okey? Okey, sebelum tu Okey, sebelum tu okey, saya dah letak dah untuk kamu punya lab report, lab report assignment. Okey, apa yang nak ada. Okey, so kalau katakanlah dalam demo ni kalau katakanlah tertinggal, okey, kamu boleh rujuk video ni.
Okey, dalam video ni saya ada buat installation, buat 2 video dalam ni. Okey, untuk practice Windows 7 dan juga Windows untuk Ubuntu. Okey, 2 benda dalam ni. Okey, kalau katakan nak isi untuk lab report kamu nanti, boleh refer ni ataupun refer juga saya punya saya punya video ni. Cuma video ni mungkin saya masuk lambat sikit lah. Okey. Okey, settle lah untuk ni. Okey, katakanlah kita dah download dah Oracle VisualBox ni. Okey. So, macam ni saya dah install, dah ready dah dalam saya punya komputer. Okey, yang ni. Okey, so kalau kamu nak praktis sendiri kemudian pun boleh. Okey, tak apa. Okey, cuma yang ni yang terkini sekarang dia minta saya update kes, tapi saya tak nak update lagi. Okey, kalau kamu tengok dekat saya punya desktop ni, saya dah ada ready dah, yang dah ada dah Windows 7 yang dah ada dah. Okey, tapi yang ni yang lama punya. Okey, so saya nak buat yang barunya. Okey, katakanlah kita nak buat installation Windows 7. Okey, katakanlah kita andaikan yang ni sebuah komputer kita baru. Okey, komputer kosong yang baru. So, kita dah spec apa yang kita nak dekat komputer kita. Okey, sekarang kita cuma nak tinggal buat installation saja. Okey, ada 2 cara nak buat installation. Sama ada daripada image, kebanyakan sekarang sama ada jika ada kalau DVD drive. Okey, kita boleh buat installation daripada DVD drive. Tapi kebanyakan yang terkini tak ada dah DVD drive lah. Kita kena buat installation menggunakan USB. Okey, so cuma untuk pagi ni kita tak boleh praktis lah untuk USB punya drive lah. Okey, untuk USB drive punya cara untuk installation tak ada. Saya tak tunjuk. Okey, kamu boleh cari sendiri dalam internet cara macam mana nak. Macam contoh kalau katakan Windows 10. Okey, dalam Windows 10 tu kamu nak masukkan ke dalam USB drive. Okey, sekurang-kurangnya size untuk USB drive tu paling minimum 8 GB kalau untuk Windows 10 Kalau Windows 7 ni, kalau kamu nak praktis biasa dalam ni, okey, tak payah, kita gunakan image sahaja, kita download. Okey, macam contohnya saya dah download dah siap-siap dalam saya punya komputer ni. Okey. Saya dah download dah saya punya Windows 7. Okey, Windows 10 pun ada, Ubuntu pun ada. Okey, yang ni dah saya download ready dah. Okey, untuk instruction cara nak kerja ni kamu boleh tengok dalam kamu punya lab report saya dah sediakan, kamu boleh tengok ni. Okey, tengok saya demo saya dulu. Okey, katakan sistem ni kita dah ready, dah download. Okey, kita andaikan yang ni kita punya komputer baru yang kosong. Okey, cara nak buat installation dia. Okey, bila sahaja kamu buat installation, nak declare kita nak buat machine baru dalam ni. Okey, pastikan dalam ni start, preference. Okey, so dekat mana kita nak simpan yang ni, default machine folder ni. Default machine folder ni location dekat mana kita nak simpan kita punya OS. Okey, macam ni sekarang saya simpan dekat dalam E punya folder. Okey, /vm. Okey, kita boleh simpan. Kalau default punya folder dia akan simpan dalam C drive. Okey, kita tak nak macam tu simpan dalam C drive Dia tak nak ganggu sebabnya C drive banyak application kita yang lain kita buat installation. Okey, so sekarang kita nak declare satu machine yang baru. Okey, so apa yang kita perlu buat? Okey, dekat sini, dekat kita punya desktop, dekat punya sebelah kiri ni, sebelah kanan ni. Okey, kamu klik pada new command ni. Okey, so dekat sini dia akan keluar Windows untuk kamu set dia punya name and operating system. So macam sini. Macam ni saya dah letak dah, saya ada salah satu name ni. So kamu tak boleh pakai nama yang sama, okey, 2 kali sebab nanti dia effect dia punya folder. So macam contohnya saya letak kat sini Win7C. Okey, Win7C. Okey, dan OS ni banyak jenis type. Okey, banyak jenis type kat sini. Kita ada daripada Windows sampailah Mac OS. Okey, dan Windows pun ada juga banyak jenis. Jadi 3.1 sampailah Windows 2019 ni saya tak sure ni apa. Okey.
So kalau katakan tak sure dia punya version, ambil yang ni 64 bit. Okey, kebanyakannya sekarang kita pakai 64 bit sekarang Okey. So klik pada next. Okey, untuk memori Okey, untuk memori ni macam saya cakap tadi, untuk Windows 7 ni paling minimum 2 gig. Okey, 2 gig ni dia tak bersamaan, bukan 2000, bukan 2000. Yang tu ikut calculation matematik. Tapi kalau calculation dalam komputer dia lain pula. Okey, 1 gig dia punya lain pula. Sebabnya mission punya declaration ni orang kilang yang buat. Okey, bukan kita yang buat sebabnya dah kiraan dia dah daripada dulu Sebab apa saya pun tak pasti sebab apa. Dah kiraan dia macam ni. Kiraannya 2048. Okey, yang ni dah istilah 2 gig. Okey, so next. Klik pada next ni. Ini untuk set untuk RAM. Okey, hard disk. Kat sini dia minta recommended kat kita 32 gig. Okey, tapi nanti kejap lagi kita akan increase dia punya size dia. Okey, so ambil dekat option yang kedua. Okey, create a visual hard disk now. So saya tekan pada butang next. Okey, so saya akan buat ni VDI punya image. Saya akan ambil yang ni. Okey, so ambil dynamic allocated. Okey, jangan ambil fixed size Dia ada different dia. Okey, kat sini pun kita boleh baca dia punya instruction dia. Okey, saya tak nak explain benda tu panjang. Okey, so dekat yang ni dia punya location dia punya simpan dekat mana? Macam saya cakap tadi location yang ni, location ni kena ingat dekat mana. Kalau katakan ada apa-apa error, kalau kamu nak padam ke, so kena ingat dekat mana location kamu simpan. So macam ni sekarang size dia saya nak tukar kepada, katakan sekarang ni saya nak tukar kepada 100. Okey, saya nak ubah ni 100 gig katakan. Okey, saya nak ubah kepada size ni besar sikit. Saya ambil 100 gig. So saya create. Okey, so dah siap saya punya mesin saya. So yang mesin-mesin ni dia cuma standby saja. Kalau saya nak on run terus boleh. Yang ni komputer kebanyakannya dah siap, dah ready dah. Okey, yang ni macam ni komputer ni belum siap lagi. So yang ni guest operating system kita. Okey. So dia akan tunjuk dekat kita sistem apa. Okey, sistem yang ada. Okey, display. Okey, untuk display ni kita tak boleh buat main game Okey, kalau katakan untuk buat kerja biasa, untuk buat testing apa-apa, kalau yang tak menggunakan 3D, kita tak boleh pakai dalam ni Okey, untuk display dia cuma memori dia paling sikit 27 MB saja, kecil saja, tak besar Okey, hard disk pula kita pakai jenis hard disk SATA punya controller. Okey, ada dua kat sini. Okey, SATA port 1 dengan SATA port 0 dengan SATA port 1. Okey. So dekat dalam ni sekarang optical drive ni empty. So macam mana kita nak masukkan kita punya Windows dalam ni? So kita klik saja pada ni optical drive ni. Okey, saya choose pada this file ni. Okey, dan dekat mana location kita download file ni? Okey, so yang ni file dia untuk Windows 7 .iso. Okey, lupa saya nak ingatkan ISO file ni. Okey, apabila kalau katakanlah kamu download apa-apa jenis OS, okey, ataupun DVD image file, selalunya dia akan bentuk dalam .iso file. Sebabnya apabila kamu burn ke dalam DVD, okey, yang ni dia punya format dia .iso. Yang tu kebanyakannya OS, apa-apa jenis file untuk OS kalau kita untuk file setupnya. Okay, file setup untuk Windows ni dia tak sama macam kamu nak setup antivirus ke, kamu nak install game ke dalam komputer, dia tak sama dia tak sama macam tu. Okey, dia bukan macam tu Okey, so yang ni kita dah letak dah kita punya file kita. Okey, macam ni kita letak, macam contohnya kita
kita dah set dalam kita punya katakan dalam USB. Okay, kita dah masuk dalam USB. So kita set dah sini, dah siap dah ready dah. Okay. So audio dah ada, network pun dah ada. Network pun kita akan pakai daripada physical punya hardware. Okay. So USB controller pun boleh pakai. Okay. So macam saya tak tunjuk sekarang, processor saja. Okay. Untuk processor okay. Saya right click, saya masuk dalam setting ni untuk processor dia. Okey, untuk dalam processor ni kita tengok dalam sistem ni. Okey. So untuk default dia akan bagi dekat kamu, dia akan run satu processor saja. Kalau katakanlah kita nak run 2 processor pun boleh. Nak 4 processor pun boleh. Tapi tak naklah kita pakai sampai 4, tapi kita nak pakai 2 saja processor dalam ni sekarang. So saya ubah ni jadi 2 processor. Okey, so maksudnya bukan processor tu dia punya CPU tu ada 4 biji. Okey, tapi dalam internal CPU tu ada 4 processor dalam tu. Okey, internal processor ada. Okey, untuk processor ni nanti semester berapa nanti kamu akan belajar nanti. Okey, macam mana internal sebuah CPU ni dia ada boleh sampai dalam 4 core, 12 core punya CPU. Okey, nanti kamu akan belajar nanti. Okay, so sekarang saya akan set untuk jadi 2 CPU. Okay, sebabnya kita nak tambah sikit dia punya kelajuan dia. Okay, so single satu processor pun boleh sebenarnya. Okay, tapi kita nak pakai 2 processor Okay, so saya akan start sini. Okay, so kita dah set kita punya sistem dah di sini dah. Okay, so sekarang okay, so sekarang kita nak start kita punya mesin. So kita pergi dekat butang start ni. Okay, so apabila kamu boot saja komputer, so dia akan minta dulu dia boot order ni apa dia. So dia akan minta, so macam ni Windows ni dia akan request automatically start, dia akan start setup untuk kamu. Okay, so kita dah masuk dah dalam setupnya Windows ni. Okay, so installation yang ni. Okay, untuk installation yang ni okay, untuk language ni dah siap, dah ready dah, kita pakai English dah. So time current dengan time and current format ni, so saya nak tukar kepada Malaysia. Ada tak Malaysia? Okay, ada. Okay, keyboard method ni pakai US Okay, ada tak lain? Okay, ada juga yang lain kita pakai US punya. Okay. So selepas tu kita pergi dekat installation now. Okay, so dekat sini yang selepas tu. Okay, selepas ni dia akan tunjuk dekat kamu, dia akan request satu macam Microsoft dia punya agreement. Kamu accept saja. Klik pada butang next. Okay, untuk installation dia ada 2 type jenis installation dekat sini. Ada untuk upgrade dan juga custom. Okay, untuk upgrade ni macam contohnya. Okay, macam contohnya kalau katakanlah saya dari pengguna Windows 7 nak upgrade kepada Windows 10. Okay, so saya akan ambil option yang pertama. Okay, tanpa perlu format hard disk, tanpa perlu memadam komputer. Kalau katakanlah nak buat cara ni, make sure first kali kena buat backup kamu punya data dulu. Okay, backup saja punya dokumen kamu apa-apa saja dahulu. Okay, lepas tu baru kamu upgrade. Macam contohnya sekarang kebanyakannya komputer sekarang dia dah start keluar untuk update macam Windows 11. Okay, macam contoh saya dah keluar satu notification macam ni. Okay, nampak? Dah ready dah untuk Windows 11 nya. Okay,
requirement untuk minimum requirement dah ready dah. Okay, cuma tak tahu bila saja nak buat installation lagi. Okay, belum keluar lagi. Okay, so kalau katakan macam ni, so kita ambil option yang pertama kalau katakan nak upgrade. Okay, so untuk pagi ni kita nak pakai custom yang advance. So kita nak buat fresh copy installation. So kita ambil option yang kedua, yang ni. Okay, so selepas tu, okay, dia akan detect kamu punya hard disk. Okay, untuk hard disk ni, hard disk kosong. Okay, belum ada apa-apa partition lagi. So kamu akan belajar cara nak buat partition. Okay, tunggu sekejap Okay. Untuk hard disk ni, okay, apabila kalau kamu dapat hard disk yang baru, selalunya yang belum ada file system apa-apa, dia akan bagi satu message unallocated space. Okay, macam ni, macam contohnya 100 GB ni. Okay, so sekarang kita nak bagi kepada dua partition. Okay, kita nak bagi dua partition kat sini. Okay, untuk partition C untuk buat OS, manakala satu lagi partition D untuk buat penyimpanan data. Okay, itu yang saya praktiskan selalu. Okay, cara dia kita nak bagi ni. Okay, sekarang kita nak bagi 50% C, 50% D. Okay, so first kali apa yang kita nak buat, kita pergi dekat drive option advance ni. Okay, selepas tu kita ambil pada butang new. Okay, untuk 50% yang pertama. So kita bahagi yang ni dulu. Okay, ni. Okay, value ni saya tukar menjadi 52,400. Okay, lebih kurang size tu lebih kurang 50% dia ni. Okay, saya apply. Okay, so dapat 51.1. Okay, so yang ni yang balance yang ada. Okay, untuk yang balance yang unallocated space ni, so klik sekali lagi. Okay, ambil balance yang ada ni, baki yang tinggal ni. Okay, so sekarang kita dah ada 3 partition. Okay, tadi sepatutnya dia ada 2 partition saja. Okay, tapi kalau dalam Windows punya yang terbaru punya, okay, kalau Windows XP yang lama sebelum ni, kita ada cuma 2 partition saja macam ni. Okay, tapi dah start pada Windows 7, Windows 8 dengan Windows 10, dia ada 3 partition. Dia ada dah satu partition yang ni. Yang ni untuk system reserve. Okay, yang ni untuk system reserve ni untuk Windows punya kerja yang dia buat. Okay, yang ni aktiviti apa yang dibuat ni, dia untuk dia prepare kalau katakanlah kalau kamu punya sistem crash ke apa-apa ke, kita boleh refer balik ada sistem untuk repair dalam ni. Okay, tapi kebanyakannya jarang lah. Macam saya pun jarang pakai benda ni. Okay, so tak apa, yang ni partition ni kita abaikan. So ada 2 partition kosong ada kat sini. Okay, partition yang pertama ni kita tak boleh format. Kita jangan format. So untuk format kita kena format partition 2 dan partition 3. Okay, untuk partition yang ni, partition 2 ni, pergi dekat button format dahulu. Okay, so dia akan padam kita punya data ni. Apa-apa data dalam ni pun kamu akan hilang dalam ni. So saya klik OK. Okay, so yang ni pun sama juga. Saya akan format. Okay, macamnya tu. Next time kalau katakanlah kamu nak buat format untuk komputer kamu. Okay, macam komputer kamu dah ada ready dah partitionnya. Dah ada ready dah partition. Okay, kita dah ada partition C dengan partition D. Tiba-tiba lah katakan komputer kamu crash. Okay, komputer kamu crash dan kamu tak ada external hard disk. Data kamu kebanyakannya simpan dalam D drive. Okay, partition yang satu lagi.
Okay, so partition ni jangan format lah. Okay, so yang ni kalau dah masa waktu mula-mula kita dah setting, dah set up, dah format dah. So jangan format lah sekali lagi ya. Nanti data kamu akan hilang nanti. So format partition yang kamu perlu saja, yang kamu nak format. Macam contohnya kalau partition C, format partition C saja. Okay, so sekarang kita dekat mana kita nak buat installation? So kita akan ambil installation dekat partition 2 ni. Okay, saya akan klik pada butang next. Okay, so dia akan start installation. Okay. So yang ni lebih kurang dalam 10 minit, tak sampai 10, lebih kurang 10 minit je. Dah siap. Okay. Okay, kita boleh. Okay, kamu boleh tunggu sekejap benda ni, proses ni berjalan. Okey, kamu boleh tengok dulu dia punya proses mana. Okey, saya nak Saya nak tinggalkan skrin saya ni kejap. Okey, nanti kejap lagi saya datang balik ya. Kejap saya nak keluar kejap daripada bilik saya ni ya. Okey, dah sampai, dia minta restart dah sekarang. Okey, restart now. Okey, so siap untuk first. Okey. Okey, so dia akan complete installation. Okey, dia akan restart sekali lagi. Okay, yang ni dia akan restart kali terakhir. Okay, setup is preparing untuk komputer kamu. Okay. So, tinggal sikit step ni sebelum kita nak masuk ke dalam dia punya desktop. Okay, so sampai dekat skrin ni.
Okey, sampai dekat skrin ni. Okey, apabila sampai dekat skrin ni, so kita masukkan kita punya nama. Okey, so nama PC bergantung pada nama apa yang kamu nak letak. Macam contohnya saya letak ni nama Mahzan PC. Okey, klik pada butang next. Okey, untuk setup password okey, yang ni kita nak set pun boleh. Kalau kita nak set kemudian boleh. Macam sekarang saya tak nak set password. Okey, kita set kemudian boleh benda ni. Okey, untuk product key. Okey, dekat mana nak dapat product key ni Macam contohnya yang ni Windows copy yang saya dapat ni originalnya. Okey, tak ada dia punya product key dia. Okey, dekat mana product key tersebut? Okey, kejap saya tunjuk dekat mana kamu nak tengok product key tu. Okey, product key Windows macam contohnya Windows 7 key. Okey, Windows 7 product key. Okey, dekat mana? Mana stiker ni? Okey, salah satu contohnya yang ni. Tak nampak jelas. Tak nampak jelas ni. Saya cuba cari yang jelas sikit. Okey, yang ni. Okey, yang ni Okey, yang ni salah satu contoh product key. Yang ni dia datang sekali kalau katakanlah kamu beli Windows beli Windowsnya kamu akan dapat sekali dengan stiker ni. Okey, stiker ni kebanyakan dia akan lekat. Kalau katakanlah kamu beli komputer yang datang key ni. Okey, so key ni tolong jaga. Macam contohnya yang ni brand ni, Toshiba ni. Okey, so dia akan datang sekali dengan ni, register key ni. Okey, kalau katakan next upgrade, kalau dia minta next upgrade macam contohnya next upgrade dia minta key, so masukkan key ni. Okey, tak ingat saya berapa 20 berapa key yang ni macam ada 25 key ni. Okey, 25 key ni 1 2 3 4 5 25 huruf ni dan perkataan ni. Okey, kita masukkan ke dalam yang ni. Okey, tapi ni sekarang tak ada dia punya key ni Saya pun tak tahu dia punya key apa. Okey, yang ni original punya. Okey, kita cuma nak pakai untuk buat practice lab saja. Okey, so sekarang saya nak skip pada option ni. Okey, untuk Windows 10 ni pun boleh juga kalau katakan nak belajar cara installation pun boleh juga, kita boleh skip dia punya key dia. Okey, so dekat sini ambil option yang pertama, use recommended setting. Okey, so untuk time zone date ni dia akan ikut kamu punya komputer. Okey, dia akan ikut kamu punya BIOS. Okey, next. Okey, ada 3 selection untuk komputer. Dekat mana kamu letak komputer tu. Macam sekarang, katakan yang ni saya set sebagai home. Okey, sebabnya komputer ni saya set dekat home. So, saya set dekat home. Okey, so finalize. Okey, done. Untuk buat installation Windows 7. Okey, so siap untuk buat installation Windows 7. Okey, untuk sound pun ada juga dah siap dalam ni dah, dalam kita punya sistem dah. So tak ada masalah langsung. Okey, cuma sekarang saya tak set dia punya size saja. Okey, kalau katakanlah contoh kalau nak perbesar dalam Visual Box ni. Okey, nak perbesar dia. So kita pergi right click, pergi dekat screen resolution. So change resolution ni, kalau katakan nak ambil size besar sikit, so saya ambil size ni. Saya apply. Dia akan besar sikit. Keep. Kalau rasa tak puas juga,
Naik lagi satu step. Okay, yang ni dia memanjang sikit. Okay. Okay. So, siap untuk Windows 7. Okay. So, yang ni cara nak buat installation Windows 7. Okay. So, nanti selepas saja siap saja benda ni, mesti kamu akan tertanya-tanya, dah ready ke? Dah ready ke? Macam apa? Macam Microsoft Word ke? Antivirus ke? Yang apa yang ada dalam ni? Okay. Tak ada benda-benda tu tak ada lagi. Tak ada lagi langsung. So, benda-benda macam application Microsoft Office, antivirus ke, browser macam contohnya Chrome browser ke, Firefox ke, memang tak ada dalam Windows. Dia tak bagi sekali package. So, benda tu memang kosong. Okay, kalau kamu tengok dalam start ni pun memang tak ada. Kena install sendiri benda-benda tu. Okay. So, yang ni memang kosong. Cuma yang ada pun, yang ni saja. List ni saja. Okay. Yang ni saja program yang ada dalam ni. Okay, dia tak bagi sekali. Okay, itu kekurangan Windows. Okay, benda-benda yang nak ada kamu kena download, kena install sendiri. Okay, so bila dah siap saja komputer kamu ni, next step apa yang perlu kamu buat. Okay, next step. Okay, so sekarang kita pergi dekat ni, start ni. Pergi dekat control panel. Okay, pergi dekat control panel ni. Okay, so pergi dekat control panel ni. So, saya akan ambil dekat mana, saya dah terlupa dah benda ni. Okay, so selalunya kalau yang jadi macam ni, so saya akan tukar dia punya kepada small icon. Okay, ataupun large icon. Okay, large icon ni. Okay, so kita nak pergi dekat computer management. Computer management ke kalau tak salah saya. Computer management. Sekejap saya cari computer management. Kita nak tengok dia punya driver. Kita nak tengok driver dia dekat mana. Sekejap. Color management. Tunjuk direct macam ni yang saya. Okay, sorry. Device manager. Saya terlupa nama dia. Device manager. Okay, ini. Device manager. Okay, yang ni. Okay, ini untuk device manager. Okay, device manager ni Okay, dalam device manager ni. Okay, so dia akan tunjuk kita punya list hardware kita. Okay, macam ni tu. Kalau katakan nak tengok display ataupun kita punya graphic card kita. Okay, betul ke tidak? Okay, so yang ni. Okay, yang ni sekarang dia bukan, kalau dia tunjuk kat sini standard VGA graphic card. Yang ni bukan untuk spesifik. Macam contohnya kalau katakan kamu pakai 3D card dia bukan. So dia pakai sekarang Microsoft punya driver. So kalau katakan nak guna untuk main gaming untuk dengan driver ni memang tak sesuai. So kita kena update benda ni. Okay, benda ni kita kena update sendiri benda ni. Cara nak update dia. Okay, macam contoh kalau katakanlah macam contohnya Windows 7 ni dia dah lama dah. Dia tak automatic update. So, kita kena download driver tersebut daripada website. Macam contohnya kalau katakanlah website Acer. Okay, Acer So, macam contohnya saya pergi dekat website Acer ni. Okay, company brand ni. Okay, ikut brand apa yang kamu pakai. Okay, pergi dekat, cari dekat, macam contohnya pergi dekat system support. Okay, get a support kat sini. Ataupun kat sini dia minta driver and manual. So, masukkan nombor model ataupun kalau tak jumpa cari dalam kategori ni. Tengok series apa. Macam contohnya saya pakai Nitro model
N45, 1551. Okey. So yang ni saya punya driver, yang ni saya punya sistem dia. So download yang ni dia punya driver dia. Kesemuanya sekali. Okey, download ke semua. Macam contohnya saya download contohnya card reader ni. Macam contohnya saya download audio ni. So saya download. Ambil masa lama lah pula. Ambil masa lama sangat. Okay, saya tak nak ambil masa lama sangat. Saya cancel dulu. Okay, cari yang kecil sikit. Okay, contohnya saya download yang ni. Okay, download. Okay. So, bila dah siap dah, saya akan extract dulu benda ni. Okay, macam contoh saya extract file ni dulu. Saya extract to this one. Okay, ni. So, yang ni dia punya file dia. So, klik pada setup ni saja. Okay, macam sekarang driver saya ni dah ada dah. Okay, so saya tak perlu lah. Okay, so kalau katakan dah setup, dah setup complete. Okay, so dia akan papar macam tu kalau dalam Windows 10 ni. Device Manager. Okay, macam contohnya dalam Windows 10 ni. Okay, yang ni dia punya driver dia. Okay. So, yang ni terlampau banyak. Macam contoh saya ambil driver saya punya ni. Ke wireless driver saya. Okay, yang ni. Yang ni. Okay, yang ni yang betul punya driver. Okay, kena tengok driver ni daripada. Macam contoh kalau pada Intel, kita kena ambil pada Intel punya driver. Okay. Itu salah satu cara nak tengok. Okay, kalau tengok dekat sini. Sekarang dia pakai standard driver. Kalau katakan nak tukar, kita boleh update sendiri benda ni. Okay, option tadi salah satu cara manual, kena set up cara manual. Okay, ataupun secara automatic. Okay, klik pada automatic kat sini. Okay, yang ni automatic ni nanti Windows akan cari. Okay, macam contoh dekat list dekat sini, ada satu sistem yang tak complete dia punya driver dia. Macam contoh ada driver ni. Okay, macam ni Windows tak jumpa dia punya driver dia. Okay, so dia akan baca sebagai ada unknown device. Okay, manufacturer unknown. Okay, driver unknown. So yang ni dia punya driver dia tak aktif. Okay, hardware ni dia tak aktif. Kalau katakan dia tak aktif macam ni, so hardware ni memang kamu tak boleh pakai. So kena cari. Okay, sama ada menggunakan cara search driver melalui manufacturer. So macam contoh tadi saya tunjuk ke Acer kan. Kalau katakan Acer, pergi website Acer. Kalau katakan Asus, pergi ke Asus. Kalau MSI, pergi website MSI. Okay, kalau katakan Lenovo, pergi kat Lenovo. Okay, ikut kamu punya brand motherboard tersebut. Okay, ataupun pergi update ni. Okay, macam ni kalau update pun memang tak boleh. Dia takkan jumpa lah. Okay, kita try tengok. Memang tak ada. Memang tak ada jawapan dia. Okay, so yang ni kamu boleh masuk dalam report kamu nanti. Okay, masuk dalam report kamu nanti. Okay, ada dalam satu section tu ada error tentang apa driver. So boleh masuk dalam report kamu nanti. Okay, so itu untuk installation Windows 7. Okay, saya accept kamu punya. Saya anggap kamu semua boleh buat installation lah. Boleh buat installation software sendiri ya. Okay, so untuk installation software saya tak tunjuk lah. Okay, untuk installation Windows 7 ni ada apa-apa soalan tak? Ke senyap faham ke senyap tak faham? Faham, sir. Clear lah? Okay, kalau clear. Okay,
So, untuk Windows 7 kita dah habis dah installation. Okay. Jangan pening, jangan risau. Saya abang awal untuk Windows 10 punya setup lebih kurang sama saja macam Windows 10. Tak ada masalah. Selepas ni kalau kamu nak cuba. Okey, nak cuba sendiri ya. Okey. So, katakanlah kita nak check internet pun boleh juga. So, internet kita pun dah ready dah. So, kalau kamu tengok kat sini, saya punya device dah ready dah. Internet access dah ada. Okay, so yang ni dia pakai X window Internet Explorer yang lama. Okay, ada. Okay, kita tengok. Okay, saya nak check. Saya check pakai, saya on tengok. Google. Okay. So, check tengok ada keluar tak. Okay. Okay, so sekarang kita ada dalam komputer saya, ada dalam campus Unimap. Okay, tunggu sekejap Okay. Tunggu sekejap Tunggu sekejap. Okay. So, settle lah untuk ni Windows 7 ni. Okay, nak tutup OS ni pun sama juga macam komputer biasa juga. Okay, macam kamu pakai Windows 10. Okay, shutdown macam biasa juga. Okay, kena ikut step by step. Okay, itu cara installation Windows 7. Okay, selesai Okay, so katakanlah kalau kamu nak padam. Masa tak minat nak pakai benda ni, nak pakai apa, tak nak buat installation, dah selesai dah installation, cara nak padam dia, pergi dekat remove, delete all file. So, dia akan padam nanti. Okay, so dia akan padam. Okay, so dia akan padam terus dia punya data-data dia sekali. Okay, so yang ni yang dah tinggal ni sekarang, saya punya tool ni sekarang. Okay, so sekarang kita nak buat OS yang kedua pula. Okay, untuk OS yang kedua pula. Okay, boleh steady lagi ikut kelas saya ni? Boleh, sir. Boleh. Okay, kalau cepat sangat cakap saya cepat memang saya nak. Memang saya ngajar agak cepat sikit Okay, tak nak buang masa lama sangat Okay, sekarang dah 1 jam 15 minit. Okay, untuk mesin yang kedua pula. Okay, untuk mesin yang kedua pula sama juga. Kita buat praktis yang sama juga. Okay, kita anggap komputer kosong atau komputer baru. So, sekarang kita nak masuk OS yang kedua. Okay, untuk yang OS yang kedua ni, selalunya sekarang ni kebanyakannya macam saya dah tak praktis dah buat installation direct dalam hard disk terus. Saya pakai Visual Machine. Okay, untuk installation Windows, untuk Linux Okay. So, sama juga macam step tadi juga. Pergi dekat new. Okay. So, macam ni saya type ni untuk Ubuntu. Sekejap Hello. Tengah.
Okey, start balik recording. Okey. Okey, so untuk Ubuntu ni, okey, Ubuntu saya type _c. Okey, sebab saya dah ada dah ni Ubuntu. Okey, so klik pada butang next. Okey, untuk RAM minimum requirement 1 gig saja. Okey, saya nak up sikit jadi 2 gig. So saya drag ni jadi 2 gig. Okey, dah jadi 2 gig ha. Okey, next. Okey, next untuk hard disk. Saya klik pada next. Okey, ambil dynamic allocated. Okey, so saya nak pertinggi ni sikit. Dia punya apa? Dia bagi minimum kita 10. So saya katakan saya nak tukar ni jadi 15. Okey, so siap. So untuk processor saya setting juga kat sini. Untuk processor dia, sistem processor jadi 2 CPU. Okey, settle. Okey, so dekat mana kita nak masukkan? Okey, so untuk Ubuntu saya dah download dah. So saya pergi dekat choose list file. Okey, so saya ambil ini Ubuntu. Okey, yang ni. Okey, next. Saya akan klik pada butang start. Okey, konsep dia pun sama juga macam Windows. Kalau katakan nak buat installation dalam USB, daripada USB pun boleh benda ni. Okey, cuma yang buat saya nak tunjuk installation untuk installation Ubuntu ni. So saya tak buat installation dia package penuh ah. Package sikit saja nak buat installation dia. Okey, apa yang menarik ni Linux apa-apa jenis Linux saja. Okey, kita boleh ada dua cara kalau kita nak menggunakan Linux ni. Kalau kita nak menggunakan secara live pun boleh, nak secara install pun boleh. So, kalau katakanlah kamu nak try guna dalam komputer kamu So, kita pergi klik pada butang try ni. So, macam contoh kalau katakan kita nak try benda ni. So, sistem dia akan run macam biasa saja. Cuma kalau katakan kita buat dokumen apa-apa dalam ni, kita simpan file dalam ni, tak boleh, dia akan hilang selepas kita shutdown. Kalau katakan kalau kamu kamu dah try file apa-apa dalam yang ni dipanggil sebagai live CD ni. Okey, live CD ni. Okey, so kena save dalam kamu punya USB drive ke ataupun dalam hard disk kamu. Okey. So, untuk sekarang saya nak install benda ni. So, saya install. Klik pada butang install. Okey. So, keyboard punya option. So, yang ni dah ready dah ini. So, saya akan test keyboard saya. Okey. Boleh. Dia akan detect keyboard kat sini. Klik pada continue. Okey. So, option yang kat sini Okey. So, untuk option kat sini, untuk ada option ni, saya akan uncheck benda ni. Okey. Kalau katakanlah nak download, klik pada option ni, dia akan ambil masa lama sangat untuk download. Okey. Kalau katakan nak minimum punya installation pun boleh ambil dekat sini. Yang ni paling cepat. Okey. So, sekarang saya nak ambil ni, normal punya installation. So, saya akan klik pada butang continue.
Okey. Step yang seterusnya. Okey. So, step yang seterusnya. Okey, macam step yang seterusnya. Yang ni saya tak ada buat partition apa langsung. Okey, so, saya tak ada buat partition apa langsung. So, Ubuntu ni dia akan decide sendiri saya punya size partition apa dan berapa size yang akan tinggal kat sini. So macam tadi hard disk saya dah set 15 GB kan. Okey, so dia akan decide sendiri, dia akan set ke semua partition sendiri untuk saya. So saya nak gunakannya secara biasa saja benda ni. So saya akan install now. Okey, so yang ni dia punya partition dia, yang ni dia akan buat. Okay, kalau katakan kamu nak set sendiri secara manual, so go back kat sini, ada option untuk manual kat situ. So sekarang dia akan dah set ni sendiri macam ni. So saya akan ambil default punya setting. Okay, location dia akan detect Kuala Lumpur, continue. Okay, untuk nama untuk who are you? Tolong letak nama. Okay, password. Okay, yang ni dah username. Username dia akan ikut nama sekali. Okay, untuk username ni tolong ingat sampai bila-bila kamu punya ni. Okay, saya akan letak simple punya username kat sini. Okay. So, dia akan dua cara dia untuk dia login lah. Sama ada nak login secara automatik ataupun password. Okay, so saya nak login secara automatik. So, tanpa perlu password dah. So, password ni tak perlu password ni waktu login nanti dia akan login sendiri, tak ada password nanti. Dia tak minta password langsung. Okey, so dia akan install di dalam komputer ni. Okey, so kita akan tunggu. Okey. Lebih kurang 10 minit lah installation dia. Okey, tunggu dalam 2 minit dia punya installationnya. Okey, setakat ni saya nak tanya, ada masalah tak lab report yang lepas? Ada apa-apa tak kamu nak tanya ke? Ada apa-apa yang tak faham lagi tentang apa? Tentang apa?
installation komputer ke apa-apa ke. Okey. Hmm. Lab report 2 tak keluar. Sekejap Sekejap, kita selesaikan satu-satu ni dulu. Okey, ada yang tanya kat saya. So, nanti slide kat GC tak? Selalunya saya tak letak apa. Saya tak letak apa slide ni dalam apa dalam Google Classroom. Sekejap saya tengok kamu punya. Lab report je saya tak keluar. Noraina people. Noraina kelas. Sekejap saya tengok balik Nur. Okey, ada nama kamu Noraina ni. Noraina binti Salahuddin ada. Saya dah assign dah kamu punya ni. Dalam kamu punya dalam grup ni ada. Cuba keluar balik tengok. Okay, cuba check lagi sekali. Sebab saya dah tengok ni dah apa. Dah assign ni 26 orang. Lab report. Sekejap, instruction. Sekejap, saya edit balik tengok. Oh, lab report tak ada ah. Okey. Sorry semua. Lab report saya tak upload lagi. La ilaha illallah. Nasib baik kamu ingatkan. Masing-masing tak ada kan lab report kan? Komen sikit. Cakap lab report tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada. Tak ada. Nasib baik tolong ingatkan. Kalau tak nanti apa yang saya bagi benda kosong kat kamu. Okey, jap. Okey, sambil kita tunggu ni. Lab report. Lab report.
Okey, dah. Okey, semua orang boleh tengok, boleh tengok. Okey dah. Okey, cuba check balik ada tak? Cuba check. Ada, sir. Okey, terima kasih. Okey, kalau rasa tak nak tengok, kalau tak nak tengok video komplit ni nanti kamu boleh tengok apa lab untuk lab report, untuk buat lab report ni boleh refer dalam video. Jap saya tunjuk ni ya, video yang video material ni. Okey, dalam Google Classroom ni 2 video ni. Okey. So 2 minit video yang ringkas ni. Okey, dan saya ada yang ni 2 video ni saya tak ada suara lah, cuma saya letak note saja. Okey, kamu boleh tengok, kamu boleh follow apa yang kamu boleh baca, apa instruction yang saya tulis dalam tu. Okey, dalam ni. Okey, lab report dah saya masukkan. Dah ada dah lab report lah, semua orang dah ada dah lab report lah. Lab report. Okey, dah ada dah. Okey. Okey, lab report dah ada dah. Okey, so kalau katakan download package ni jadi macam ni, okey, dah ambil lama masa sangat. Okey, so sekarang saya skipkan benda ni. Okey, saya skip package ni. Okey, kadang-kadang cover Linux ni dia download sekali package yang tak perlu dalam ni. Dalam kita punya sistem. Okey, kalau kita nak add on kemudian nanti pun boleh. Skip lagi ya. Okey. Installation habis. Okey, so dia akan eject dia punya file ni. Okay, so yang ni saya akan skip. Next. Yang ni saya tak nak send. Next. Okay, next. Done. Okay, siap. Okay. Nak setting untuk display. Saya right click dekat desktop ni. Display setting. Okay, tukar kepada besar sikit. Ni size dia. Sekarang 800, saya nak ambil size ni. Okay, apply. Keep, aduh. Okay. Apply. Keep, change. Okay, so siap. Siap lah untuk Linux lah. Okay, sekejap saya cuba besarkan sikit lagi. Okay, boleh lah. Okay, lebar dah sikit lah. Okay, tak perlu lah. So, nanti kadang-kadang dia minta update kat sini ya. Okay, so dah siap, dah ready dah. Okay, yang ni Linux Ubuntu. So, kita dah boleh pakai ready dah dekat sini. So, untuk application apa yang ada, dah siap, dah ready dah.
Firefox ada. Okey, kalau katakan nak guna Word. Okey, dia ada pakai Word, dia pakai yang ni, LibreOffice yang ni. Okey, yang ni. Okey, so yang ni dia punya Office dia. Okey, untuk presentation pun ada juga. Yang ni dia pakai apa? Saya lupa dia pakai presentation yang ni. Yang ni LibreOffice Impress. Okey, yang ni untuk apa? Untuk PowerPoint. Okey, untuk Excel dia pakai yang ni. LibreOffice Calculator. Okay, ni LibreOffice Calc. Yang ni macam untuk Excel. Okay, untuk browser dah ada dah dekat sini ya. Okay, dia punya official Linux, dia punya official ni, dia punya browser dia pakai Firefox. Dia tak pakai browser dia lain. Okay, so saya type di sini saya punya IP address. Okay, ni. Okay, Unimap punya IP address. Okay, yang ni location dia. Okay, location ada dalam campus. Okay, kalau katakan nak check network macam contoh kita nak check network Okay, kalau kita nak check network Okay, untuk check network. Okay, salah satu cara nak check network macam dalam apa dalam Linux ni. Okay, kita nak check cara manualnya. Okay, cara command line kita pakai terminal yang ni. Okay, yang ni. Okay, contoh macam saya nak check IP address komputer saya ni. Okay, IP komputer saya ni. Okay, kalau katakan tak detect Okay, dia punya command dia if config. Okay, tak install lagi. So, yang ni dia minta kita install dulu. So, kat sini saya install sudo apt install net tools. Okay, so Linux saya memang minta password. Apa-apa command pun dia akan minta password dulu sebelum kita nak run apa-apa program ataupun nak install apa-apa. Okay, siap. So, kita pakai balik command yang tadi. If config. Okay. So, yang ni dia. Saya punya network dia. Okay, network saya ni. Okay. Yang ni IP address ni. So, yang ni IP address untuk dalam virtual machine ni. So, dia tak akan connect. Dia tak connect lagi sebabnya saya. Kalau katakanlah saya nak berhubung daripada komputer saya ni. Okay, Windows 10 ni. Nak cari komputer yang ni dalam ni. Boleh communicate. Tapi saya kena ubah dulu dia punya ni. Kena ubah setting ni dahulu. Okay, ubah setting dalam app ni dulu. Baru boleh. Okay. Okay. So, itu cara untuk installation. So, untuk Linux ni tak perlu pening sangat kalau nak check dia punya hardware dia. Hardware ni selalunya dia installation full package terus. Okay, kalau katakanlah nak cari Ubuntu punya apa-apa saja Ubuntu punya application kalau kamu nak pakai, cari dalam Ubuntu punya software. Dalam ni ada. Ataupun kita boleh cari dalam ni juga. Dalam ni. Ubuntu punya software. Okay, so sekarang kita nak pakai ni. Okay, ambil masa sikit dia nak kena buka dulu. Dia macam apa? Macam Play Store juga.
Okey, so yang ni dia. Okey, so yang ni tool dia. Kalau katakan nak cari apa engineering tool pun ada juga dalam ni. Okey, macam contoh kamu dah masuk ni, dah masuk kelas Cik Zul lah. Cik Zul Kapli, dah lepas lah grup kamu. Modul basic elektronik. Dah lepas ke belum? Belum. 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 Okey, so yang ni dalam ni ada dah dalam tool macam contoh kalau katakan nak untuk programming Untuk programming saya tak ingat programming apa pakai programming dulu. So boleh cari dekat sini kategori dia. Untuk programming, katakan programming Okey, lama sangat ni, cari lambat sangat. Ke tak ada. Okey, tak jumpa. Tak jumpa. Lambat sangat. KiCad. Okey. So ada untuk katakan untuk drawing Untuk drawing dah ada dah ni. Ni ada KiCad ada dalam ni. Okey, basic elektronik ni nanti pakai KiCad tapi yang ni dalam KiCad dalam Linux ada, dalam Windows pun ada. Okey. So yang ni ada. Okey, untuk tool untuk programming saya tak ingat pakai apa tool programming dalam ni dah ada. Ataupun dia tak install lagi. Okey. So yang ni salah satu cara lah kalau kamu nak cari software apa-apa dalam ni. Okey, free kebanyakannya free Okey, dalam ni. Okey. So selesai untuk Ubuntu punya setting dalam ni. Okey, kalau kata rajin nak explore boleh explore sendiri nanti. Okay, so untuk shutdown dia, cara nak shutdown dia power off saja Okay, power off. Okay, macam kamu power off komputer juga. Okay. So selesai untuk lab yang kedua untuk hari ni. Okay, so selesai dah untuk lab yang kedua untuk hari ni. Okay. So saya nak tunjuk sikit ada benda-benda tool dalam Windows ni yang kita boleh pakai. Apa yang boleh kamu pakai dalam komputer kamu nanti. Okay. So macam software ni tak perlu kamu nak cari ke ataupun nak download So benda ni dah ada dah ready dalam komputer kamu. Macam contohnya kalau katakan kita nak macam mana kita nak clean up kita punya komputer kita. Okey, macam contohnya dalam Windows Explorer ni. Okey, yang ni saya punya C drive saya ni. Okey. So saya nak pergi dekat satu tool kat sini, saya pergi dekat property ni. Okey. So this clean up. Okey, so this clean up ni dia akan clean file-file yang tak diperlukan. Macam contohnya kalau katakan kamu download apa-apa, dia akan simpan dalam temporary punya file ni. Selalunya macam tu lah. Okey, so yang ni saya clean up dulu. Okey, macam contoh file-file yang file-file error report apa semua. So, macam ni kecil saja dia punya sistemnya. Dia tahu file dia yang tak dipakai. So, kita padam je lah. Okey, download program ke. So, clean. So, dia akan clean up benda tu. Okey, yang ni untuk C drive saja yang ada D drive tak ada benda ni Okey, settle. Selesai dah yang tu. Okey, untuk tool lain pula. Okey, so dia ada dua tool kat sini. Ada satu yang pertama ni check error. Okey, function check error ni
Okey, yang ni kita tukar dekat ni, dekat sini. Saya tukar dekat drive ni. Okey. Error check ni. Okey, so yang ni kalau katakan hard disk kamu ada problem, kalau ada problem ke, kita boleh scan dia. Okey. Bergantung kepada size hard disk kamu dan speed size hard disk kamu. Okey, kalau katakan tak ada error, so dia akan keluar, dia akan tunjuk error kamu, dia akan tunjuk message apa yang kat sini. So kalau katakan nak tengok dia punya log, kita boleh klik dia punya log dekat sini. Okay, macam sekarang ni tak ada error langsung saya punya hard disk ni. Okay, yang ni dia punya cerita dia. Okay, so yang ni untuk error checkingnya tool. Okay, itu satu. Okay, satu lagi tool. Okay, yang ni dia untuk optimize kamu punya driver. Kamu punya hard drive kamu. Okay, yang ni ya. Okay, so macam ni saya punya hard drive saya ni dah dia dah optimize 2 hari lepas. Okay, kalau katakanlah kita kalau kita lama tak pakai, lama pakai hard disk kita tak susun file tu ataupun tak optimize dia punya drive, dia punya hard disk ni, okay, defrag ataupun nak defrag kan. Okay, kamu boleh rasa feeling dia, penggunaan dia rasa slow sangat. Okay, kalau level kalau macam hard disk mechanical macam 10 tahun lepas memang boleh terasa dia punya rasa slow dia. Tapi bila kita buat defrag ataupun optimize benda ni, okay, so dia akan susun file dia, kita akan rasa laju balik. Okay, tapi dengan teknologi hard disk sekarang, so dia punya rasa slow hard disk tu memang kurang dah. Tak macam 10 tahun 5 atau 10 tahun lepas punya hard disk. Okay, jenis hard disk Okay, yang ni salah satu tool. Okay, guna dia untuk susun kamu punya data dalam ni. Okay, so yang ni macam ni saya dah set weekly. Okay, so seminggu sekali, so dia akan defrag. Waktu saya tengah pakai komputer, so saya takkan sedar benda ni. Dia akan buat sendiri. Okay, macam ni saya set manual. Okay, sebab nak tunjuk dekat kamu. Okay, so dah selesai dah. Okay, so dia akan tengok tarikh ni, berapa hari yang belum, berapa hari dah kita pakai hard disk tu yang belum defrag lagi. Okay, okay, so itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay. Okay, sebelum saya nak end kelas, ada apa-apa soalan tak kamu nak tanya? Sekejap, saya nak end screen ni dulu. Sebab saya tengah buat recording ni dulu. Okay, saya stop recording.